Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada madam dan kepada rakan-rakan sekalian. Okey, hari ini nama saya Muhammad Aizat bin Ahmad Jibarjun, nombor metrik 286-920 dan rakan-rakan saya yang lain iaitu Nur Huda binti Zainul, Wong Weng Lim, Nik Nur Hazwanis binti Nikmat dan Nur Suaidah. Okey, hari ini kami memilih tajuk iaitu isu utama negara membangun bagi assignment teori dunia ketiga. Okey, Assalamualaikum. Apa yang dikatakan dengan teori negara membangun itu adalah yang dimaksudkan, apa maksud itu teori? Okey, teori itu dimaksudkan ialah prinsip-prinsip umum atau pelakunya perkembangan pengetahuan, di mana teori itu dikatakan iaitu ia saling berkait antara satu sama lain. Yang dirumuskan teori itu dimaksudkan ialah andaian ataupun hipotesis. Okey, seterusnya adalah maksud pembangunan. Apa itu pembangunan? Apa itu pembangunan? Yang kita fahamlah, pembangunan itu merupakan bentuk ataupun satu bentuklah yang menyentuh aspek kehidupan manusia ke arah perubahan, iaitu perubahan dari segi ke arah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Apa itu? Dari segi dalam pelbagai sektor. Perubahan ni pembangunan ni boleh dikatakan dalam pelbagai sektor, iaitu dalam sektor ekonomi, sosial, politik. Jadinya pembangunan ini adalah menuju ke arah yang lebih baik, perubahan yang ke arah lebih baik. Itu adalah maksud pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Muhammad Zainul, pemegang nombor metrik 287057, dan hari ini saya akan menerangkan tentang isu sektor peladangan komoditi kelapa sawit di wilayah Riau, Indonesia. Dalam isu ini, ia telah menerangkan tentang pengagihan pendapatan dan juga pembahagian isi rumah secara adil dan sama rata dalam sektor peladangan kelapa sawit. Perkembangan dalam sektor ini telah berlaku pada tahun 1977 dan juga 1978 dan ia bermula dengan sistem perusahaan rakyat. Dalam hal ini, rakyat haruslah memainkan peranan yang penting kerana wilayah Riau ini merupakan wilayah yang sangat luas dan sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Oleh demikian, terdapat kesan yang positif kepada rakyat kerana ia telah meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan hal ini telah menyebabkan kadar pengangguran dan kadar kemiskinan semakin berkurang. Terdapat juga teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut SER 1976, pembangunan ditunjukkan dalam 3 ciri. Yang pertama adalah terhapusnya kemiskinan, yang kedua pengurangan jumlah pengangguran, dan yang ketiga adalah rapatnya jurang ketidaksamaan. Kepentingannya dalam keupayaan untuk pembangunan boleh menjaminkan kewujudan keseimbangan di antara dua sektor, iaitu sektor industri dan sektor pertanian. Kemajuan dalam pembangunan wilayah Riau berdasarkan peranan sektor adalah seperti pengeluaran pelbagai jenis bahan makanan, menyerap masuk tenaga buruh bagi meningkatkan pendapatan isi rumah, dan yang ketiga adalah pendapatan sektor pengeluaran yang lain. Isu yang seterusnya adalah berkenaan inflasi dan dasar kewangan di Thailand. Dalam hal ini, ia menerangkan tentang kerelevanan dan pertalian mekanisme transmisi berkenaan dasar kewangan yang melalui saluran pinjaman di Bank Thailand. Bank Perdagangan di Thailand memainkan peranan penting sebagai penggerak aktiviti. Meskipun demikian, pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank Thailand sedikit sebanyak telah menyukarkan masyarakat kerana terdapat dasar kewangan yang ketat. Sebenarnya, dengan pengawalan yang ketat dalam dasar kewangan, Bank Thailand dapat menyelesaikan tanggungjawab dan peranannya dalam memformalisasikan dasar dan mengawal kestabilan kewangan. Terdapat teori Keynesian dalam isu ini. Menurut John Maynard Keynes 1936, teori Keynesian merupakan teori yang menerangkan tentang situasi makro dalam perekonomian. Kesinambungannya dengan isu ini, sekiranya berlaku inflasi, hal ini akan mengakibatkan peningkatan kadar bunga dan penjualan bom di pasaran secara terbuka yang akan mencederungkan bank pusat untuk melakukannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Suaidah binti Zaidi. Saya ingin menerangkan tentang perubahan yang berlaku di Indonesia dalam aspek sosial. Pada peringkat awal dalam bidang pendidikan, Indonesia telah mewajibkan kepada semua rakyatnya agar mendapatkan pendidikan selama 9 tahun di sekolah. Namun, Indonesia telah menambahkan lagi 3 tahun untuk mereka belajar di sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan pelajar-pelajarnya lebih mahir untuk menguruskan kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Seterusnya, terdapat juga perubahan yang berlaku dalam kurikulum di sekolah. Terdapat banyak kurikulum yang mula diperkenalkan di sekolah mengikut peredaran masa. Semakin bertambah tahun, semakin baiklah kurikulum di sekolah. Tujuan kurikulum ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar di sekolah dapat seimbangkan antara akademik dan sukan mereka. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang masih lagi mengekalkan adat dan budaya mereka sehingga hari ini. Tetapi, masyarakat pada zaman kini ternyata mudah terpengaruh dengan budaya barat yang semakin popular ini. Jika kita lihat pada anak-anak muda sekarang, ternyata pemakaian mereka juga sudah menunjukkan bahawa mereka terpengaruh dengan budaya barat. Namun, Indonesia sedar bahawa budaya mereka sudah tidak lagi diminati oleh masyarakat mereka sendiri. Oleh itu, mereka mencari alternatif lain untuk mempromosikan budaya-budaya mereka ke negara-negara antarabangsa. Sebagai contoh, batik merupakan salah satu karya seni yang dihasilkan oleh Indonesia. Malah, batik juga sering diminati oleh negara-negara luar. Oleh itu, Indonesia banyak mengeksportkan batik ke luar negara untuk menjana pendapatan negara mereka sendiri. Dengan cara ini, Indonesia masih lagi dapat mengekalkan budaya mereka sehingga hari ini. Sekian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikno Hazwanis binti Nimat. Saya akan membahaskan isu berkenaan kesan konflik petani terhadap politik di negara Thailand. Seperti yang kita tahu, Thailand merupakan negara yang sedang membangun. Konflik yang berlaku di petani memberi kesan terhadap politik di negara Thailand. Konflik petani ini telah melibatkan orang Melayu Islam Patani dengan orang Thai Buddha. Wilayah Patani Narathiwat dan Yala merupakan sebahagian daripada 15 wilayah di negara Thailand. Majoriti penduduk di wilayah ini berbangsa Melayu dan mengamalkan budaya dan identiti yang sangat berbeza dengan budaya Thailand. Konflik ini mula berlaku akibat dua pertemuan budaya dan identiti yang berbeza. Konflik ini terus berlaku apabila polisi-polisi kerajaan Thailand cuba untuk mengasimilasikan orang Melayu Islam Patani ke dalam identiti dan budaya Thai Buddha. Tindakan ini adalah tidak adil dan kerajaan Thailand tidak menghormati agama Islam dan bangsa Melayu. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati bagi orang Melayu terhadap kerajaan Thailand. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat yang mempunyai kesamaan identiti boleh hidup bersatu padu dan bekerjasama untuk membangunkan negara. Di sini terdapat beberapa kesan konflik petani terhadap politik di negara Thailand. Yang pertama, menimbulkan kekacauan politik negara Thailand, terutamanya negara yang sedang membangun. Yang kedua, politik ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati bagi pihak Omik kerana ia tidak memberi apa-apa kebaikan kepada mereka. Pada tahun 2004, satu serangan dan rompakan senjata ke atas sebuah kem tentera di wilayah Narathiwat oleh kumpulan yang tidak dikenali. Antara berikut serangan yang sentiasa berlaku seperti tembak curi, pembenggalan kepala, bakar sekolah dan pengeboman. Penduduk juga tidak berasa tenang dan selamat apabila serangan yang melibatkan kaum berlaku, terutamanya orang Thailand. Seterusnya, golongan agama seperti ustaz dan imam juga sentiasa menjadi sasaran pembunuh. Hal ini telah menunjukkan bahawa penduduk di tiga wilayah ini tidak aman dan tenang dan lebih teruk apabila perasaan prejudis dan stereotip wujud antara dua kelompok ini. Selamat sejahtera kepada Madam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Wong Wen Ling. Nombor matrik saya ialah 287047. Hari ini saya akan membentangkan sebahagian group assignment saya. Group assignment saya bertajuk isu utama pembangunan di negara sedang membangun. Topik yang dibentang oleh saya ialah infrastruktur. Infrastruktur merupakan
kemudahan dan perkhidmatan yang dikongsi bersama oleh rakyat negara. Semua negara mempunyai infrastruktur, tidak kira kualiti baik atau tidak baik. Semua negara mementingkan infrastruktur dan berusaha menjalankan program pembangunan infrastruktur. Dalam isu ini terdapat teori pembangunan, iaitu teori berdekatan keperluan asas. Teori tersebut memberi keutamaan untuk memenuhi keperluan asas setiap orang. Keperluan asas setiap orang ialah berbeza, tapi umumnya ialah makanan dan minuman. Mengapa semua negara mementingkan infrastruktur dan berusaha untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur? Hal ini disebabkan infrastruktur dapat membantukan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, infrastruktur juga dapat meningkatkan kualiti taraf hidup rakyat. Di samping itu, dia juga dapat memenuhi keperluan asas manusia. Infrastruktur yang sempurna dapat meningkatkan penduduk. Hal ini disebabkan infrastruktur dapat memudahkan bekalan air bersih, elektrik dan sebagainya. Penduduk yang meningkat dapat meningkatkan aktiviti ekonomi. Ini telah mencapaikan teori pembangunan, iaitu teori berdekatan keperluan asas. Okey, secara kesimpulannya, negara membangun haruslah bangkit daripada kemunduran agar kemiskinan, agar politik, ekonomi, pelbagai sektor lah, untuk menjadi agar keinginan untuk menjadi negara maju dapat dicapai dan dapat direalisasikan dengan dasar-dasar sebuah negara yang menginginkan atau mendapatkan status negara maju. Malah dunia ketiga juga haruslah tiada pergantungan lagi dengan negara-negara dunia pertama agar dapat menjadi status negara maju pada suatu hari nanti. Itu saja. Terima kasih.